Situasi di dapur. Danish sedang menolong uminya di dapur. Tiba-tiba, Umi, panaslah senduk ni. Sakit tangan adik. adik sepatutnya menggunakan senduk kayu, bukannya senduk besi. Pelajar-pelajar di luar sana, tahukah kamu kenapa kena guna senduk kayu? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan belajar bab 9 iaitu haba. Kita akan fokuskan kepada konduktor haba dan penebat haba. Kita lihat dahulu standard pembelajaran 9.2.3 berkomunikasi mengenai konduktor haba dan penebat haba serta kegunaannya dalam kehidupan harian. Apakah maksud konduktor haba? Konduktor haba ialah bahan yang boleh mengalirkan haba. Contohnya ialah besi kerana ia dapat mengalirkan haba. Okey, kita lihat apabila kita panaskan di satu hujung, maka nampak haba ini mengalir. Maka besi ini adalah konduktor haba. Sekarang kita akan lihat kegunaan konduktor haba di dalam kehidupan harian. Yang pertama ialah merkuri. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang baik. Merkuri dapat mengesan perubahan suhu dengan cepat. Baiklah, sekarang pelajar boleh lihat ini ialah merkuri. Raksa atau merkuri merupakan satu-satunya logam yang wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kegunaan utama raksa atau merkuri adalah di dalam termometer, barometer dan alat saintifik yang lain. Merkuri digunakan di dalam termometer jenis cecair dalam kaca berdasarkan pengembangan isi padu merkuri dengan suhu. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Termometer merkuri terdiri daripada suatu tiub rerambut kaca dengan diameter yang seragam. Ujung bawah tiub rerambut mempunyai suatu berbuli yang berdinding nipis dan diisi dengan merkuri. Ruang kosong di atas turus merkuri divakumkan. Dinding berbuli yang nipis membolehkan haba dipindah dengan cepat ke merkuri di dalamnya. Apabila dipanaskan, turus merkuri di dalam tiub rerambut akan mengembang secara seragam di sepanjang tiub rerambut itu. Apabila disejukkan, turus merkuri di dalam tiub rerambut akan mengecut secara seragam di sepanjang tiub rerambut itu. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang apabila dipanaskan. Jom kita lihat. Okey, pelajar boleh lihat merkuri tadi meningkat. Bermaksud, ianya mengembang apabila dipanaskan. Merkuri di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengecut apabila disejukkan. Jom kita tengok. Okey, pelajar boleh lihat merkuri tadi arasnya menurun. Okey, kerana ia mengecut apabila disejukkan. Baiklah, kita lihat kegunaan konduktor yang lain, iaitu dasar kuali diperbuat daripada logam supaya dapat mengalirkan haba ke makanan dengan cepat. Sekarang cikgu tunjukkan satu contoh ya. Okey, contohnya kita goreng ikan. Okey, ni seekor ikan. Okey, kita goreng ikan di dalam kuali. Okey, kenapa ianya perlu diperbuat daripada logam? Kerana apabila kita memasak, ini sumber api. Okey, kemudian minyak ni tadi akan menjadi panas. Okey, bila minyak menjadi cepat panas, maka ikan yang digoreng akan cepat masak. Okey, jadi dapatlah kita menjimatkan apa di sini? Menjimatkan tenaga haba. Okey, menjimatkan tenaga haba sebab ia cepat masak, menjimatkan gas, okey, gas memasak dan juga dapat juga menjimatkan masa. Mungkin ada pelajar tertanya-tanya kenapa pemegang ini diperbuat daripada kayu. Okey, ini adalah penebat haba supaya haba daripada api tadi hanya memanaskan
kuali yang diperbuat daripada logam dan sampai di sini sahaja. Okey, haba boleh mengalir. Alright. So, haba di kawasan pemegang ni tidak boleh mengalir kerana pemegang ini diperbuat daripada kayu iaitu penebat haba. Jadi, bila bahagian pemegang ni diperbuat daripada kayu, maka kamu boleh pegang dan tidaklah berasa panas. Okey, kita akan belajar lebih lanjut tentang penebat haba di dalam slide yang seterusnya. Sekarang kita lihat dasar kuali ni diperbuat daripada logam. Okey, dalam video ini ya. Tengok makanan jadi cepat masak. Ya, begitu juga dengan sebelah sini. Kegunaan konduktor yang seterusnya ialah tapak setrika yang diperbuat daripada logam dapat mengkonduksikan haba supaya kain dapat digosok dengan cepat. Okey, pelajar boleh lihat di sini. Okey, tapak setrika yang di bahagian bawah ini diperbuat daripada logam, manakala badannya diperbuat daripada plastik. Okey, kerana apa? Kerana semasa kita mengiron baju atau mensetrika baju, kita boleh memegang di bahagian badan setrika ini. Okey, kalau diperbuat daripada besi juga, maka kita tidak dapat memegangnya kerana haba akan mengalir. Jadi bila diperbuat daripada plastik, maka haba tidak dapat mengalir dan mudahlah kita memegang badan ataupun semasa mengiron atau mensetrika pakaian. Okey, jom kita lihat video semasa mensetrika pakaian. Seterusnya kita lihat apakah maksud penebat haba. Bahan yang boleh menghalang pengaliran haba dikenali sebagai penebat haba. Sekarang kita akan lihat kegunaan penebat haba dalam kehidupan harian. Yang pertama ialah dinding kotak ais yang diperbuat daripada gentian kaca atau polisterena. Ialah penebat haba yang dapat mengekalkan kesejukan bahan di dalamnya. Ini ialah kotak ais. Kita tak nak ais di dalam kotak ini mencair. Untuk mengelakkan haba daripada persekitaran, okey, iaitu haba daripada sinaran matahari, alright, terkena kepada ais ataupun bahan beku yang disejukkan. Jadi kita lindung menggunakan penebat haba. Okey, iaitu kita guna gentian kaca ataupun polisterena. Jadi haba dari luar tak dapat masuk ke dalam ni, dapat mengekalkan kesejukan bahan yang ada di dalam ni. Contohnya aiskrim, ayam, lauk-lauk mentah dan sebagainya. Kita boleh lihat bahan yang berada di dalam kotak ais ni masih lagi sejuk. Peralatan dapur yang diperbuat daripada kayu dapat menghalang haba daripada mengalir ke tangan ketika memasak. Itu sebablah sebaiknya kita guna senduk kayu supaya haba daripada makanan yang kita masak tu tidak sampai ke tangan kita. Jom kita tengok. Okey, wanita ini sedang memasak. Okey. Jadi senduk yang digunakan tu diperbuat daripada kayu. Jadi mudahlah wanita ini memegang senduk tersebut dan tidaklah berasa panas. Kegunaan penebat yang seterusnya ialah sarung tangan ketuha. Okey. So, sarung tangan ketuha yang merupakan penebat haba dapat mengelakkan tangan daripada melecup ketika mengeluarkan dulang makanan yang panas daripada ketuha. Okey. Pelajar-pelajar boleh lihat dekat sini. Ini ialah sarung tangan yang digunakan okey, semasa kita mengeluarkan makanan yang panas daripada ketuha. Jom kita tonton video berikut. Mudah kan mengeluarkan cookies yang dimasak. Okey, dan tangan tak melecur dengan menggunakan sarung tangan. Baiklah, sekarang kita akan belajar keseimbangan terma. Dua objek yang berada dalam sentuhan terma dapat memindahkan tenaga haba antara dua objek tersebut. Tenaga haba dipindahkan dari objek yang bersuhu tinggi ke objek yang bersuhu rendah. Apabila pemindahan haba antara dua objek adalah sifar, objek-objek itu dikatakan berada di dalam keseimbangan terma.
Dua objek yang berada dalam keseimbangan terma mempunyai suhu yang sama. Untuk memahami lebih lanjut tentang keseimbangan terma, cikgu tunjukkan satu contoh di sini. Baiklah, tadi kita belajar merkuri merupakan konduktor haba yang baik. Okey, ini adalah merkuri di dalam termometer klinik. Okey, so merkuri boleh mengalirkan tenaga haba dengan baik. Okey, contohnya semasa kita demam. Alright, so termometer ini diletakkan di bawah lidah. Jadi lidah ini adalah objek yang pertama. Okey, dan termometer adalah objek yang kedua. So dua objek ini saling bersentuhan. Jadi termometer ini cikgu besarkan ke sebelah kanan. Semasa kita demam, badan kita panas. Okey, so zarah-zarah dalam merkuri akan menyerap haba dan dia akan mengembang. So bila ia mengembang, dia akan bergerak naik ke atas. Okey, ni cikgu tunjuk. Merkuri akan bergerak naik ke atas. Okey, so cikgu nak tanya soalan. Bila merkuri akan berhenti bergerak? So, bila dia sampai pada keseimbangan terma, bermaksud suhu merkuri dan suhu badan sudah sama. Okey, ada pemindahan haba daripada badan ke termometer. Alright? Jadi, bila suhu antara termometer dan badan adalah sama, maka merkuri akan berhenti bergerak dan pada waktu itulah doktor akan mengambil bacaan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.